InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita daripada surah Luqman. Surah Luqman yang kita bincangkan beberapa minggu dah. Dan kita telah pun masuk pada ayat yang ke-6. 6 dan 7. 6 dan 7. 6 kita dah bincang tapi masih tak habis lagi. Iaitu kalau kita lihat ayat ke-6 dan ke-7 ni sebenarnya iaitu perbandingan yang besar. Jurang di antara ayat yang awal-awal daripada surah Luqman. Di awal-awal surah Luqman cerita tentang fungsi Al-Quran. Cerita tentang fungsi Al-Quran dan mereka yang berada di atas jalan yang lurus. Fungsi Al-Quran, tilka ayatul kitabil hakim, huda wa rahmatan lil muhsinin. Fungsi Al-Quran iaitu kitab Al-Quran yang ada banyak hikmah, kebenaran, yang hakim. Kalau tanya saya hakim ni hikmah ataupun kebijaksanaan. Tapi saya belum puas untuk orang kata apa memahami apakah maksud hikmah daripada Al-Quran, hikmah daripada Al-Quran. Sebab kerana apa? Kerana Al-Quran ni hikmah yang bagaimana? Saya ingat bila kita melalui kehidupan kita dengan kita menekuni, kita mengambil sedikit-sedikit dan bukanlah kita ni terlalu alim yang duduk di atas jalan-jalan Quran macam mana sahabat tabi'in. Tapi kita dapat merasai apakah erti hikmah ataupun kebijaksanaan di situ. Ketenangan, kepastian. Kepastian macam mana? Bila kita buat sesuatu, kita bersedekah kan? Macam mana kita nak menenangkan diri kita kan? Melainkan dengan kita mendapat Al-Quran, kitab yang penuh hikmah, kebijaksanaan. Kita buat sajalah. Sungguhnya Nabi itu orang yang penyampai, bukanlah penjaga. Itu yang bila orang yang berhidup dengan Al-Quran. Setidaknya Al-Quran ini membentuk kepercayaan kita untuk melakukan perkara-perkara di atas dunia. Sebab dia memberikan kita apa? Kepercayaan itulah, kepercayaan. Tak apa kita buat aja yang terbaik, tak apa kita buat yang terbaik, kita sedekah ajalah, tak apa serah ajalah pada Allah. Itu Al-Quran. Sebab kita tahu balasannya ataupun kaedah-kaedahnya Tuhan dah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu kalau tanya saya, erti kebijaksanaan, hikmah daripada Al-Quran, satu perkara yang saya belum puas lah kan, untuk nak menjelaskan kepada masyarakat atau pada orang. Apa yang saya boleh rasa, kitab yang penuh dengan garis panduan yang memudahkan hidup saya. Itulah. Dan Quran itu hudan, dia petunjuk bagi semua orang yang nak melakukan kebaikan. Huda warahmah lil muhsinin. Dalam Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat yang awal-awal, bahagian yang awal kita bincang bersurah Luqman, fungsi Al-Quran. Lalu ayat yang ke-6 dan ke-7 ni kita cerita tentang apabila suatu perkara yang berlawanan dengan fungsi Al-Quran. Iaitu ayat yang ke-6 kita cerita pada minggu yang lalu tentang manusia-manusia yang mereka berusaha mengambil perkara-perkara yang lain daripada ayat-ayat Allah Ta'ala sebagai hiburan, sebagai petunjuk, sebagai kaedah mereka untuk mendapatkan, kita kata apa? Untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan jalan hidup mereka di atas dunia. Saya bacakan baliklah ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi 'ilm wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Yang bermaksud, bila Allah Ta'ala cerita yang awal tadi, patutnya Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sahabat-sahabat melakukan demikian. Rasulullah SAW itulah asbab baginda naik ke atas Gua Hira untuk mendapatkan petunjuk. Tapi Allah Ta'ala tetap berkata, dan ada di antara manusia yang orang yang memilih serta memelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara hiburan yang melalaikan. Kan, maksudnya ada manusia pula yang dia cari benda lain, bahkan dia sanggup untuk mengeluarkan belanja. Sedangkan Al-Quran itu petunjuk yang mudah, hiburan yang baik, tapi dia sanggup mengeluarkan belanja. Buat jahat kan mahal, nak ketenangan pergi kelab malam, bayar pun tak tahulah, ada yuran atau ada servis, orang kata apa, ada yuran masuk kelab ke, untuk nak menenangkan diri minum arak mahal kan.
Sedangkan itu yang Tuhan kata ada pada zaman Nabi SAW, iaitu orang yang apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka sanggup keluar kota Mekah tersebut untuk mencari budak-budak ataupun wanita-wanita bagi menyanyikan sesuatu untuk mereka. Sebab kerana mereka rasa resistnya, mereka rasa tak bolehnya nak menerima Al-Quran untuk nak dibacakan kepada mereka. Sanggup mereka keluar, kata ayat tadi apa? Membelanjakan hartanya, ialah nak keluar pun kos, nak bayar pula, nak beli budak tersebut ataupun wanita tersebut sebagai penghibur mereka. Dan benda tersebut lahwal hadis lah. Dalam lahwal hadis kita dah bincangkan, nanti boleh tengok balik nota-nota kita. Lahwal hadis ada yang kata nyanyian, ada yang kata benda-benda tak kisahlah, asalkan benda tersebut liudilla an sabilillah. Bukan setakat nyanyian lah. Kalau mungkin pada zaman dahulu, terjemahan ataupun tafsiran yang dibuat oleh para sahabat iaitu nyanyian yang boleh melalaikan manusia. Tapi mungkin kerana satunya hiburan pada masa tersebut, hiburan yang paling utama dalam rumah-rumah mereka adalah nyanyian. Hari ini macam-macam kan, nak mencari ketenangan, maka dia rasa main game kan, itu adalah satu ketenangan pada dia. Sehingga dia solat pun tak dapat rasa ketenangan, hati dia lebih dekat, rasa macam cepatlah aku nak main game tadi balik macam mana. Itu pun boleh dikatakan sebagai lahwal hadis kan, lahwal hadis yang kita katakan sebelum ni kan, lahwal hadis. Benda-benda apa sahajalah lahwal hadis ini untuk menafikan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hikmah, sebagai kitab yang penuh kebijaksanaan tadi tu. Tu kita kata, saya bawakan minggu lepas terjemahan-terjemahan lahwal hadis. Kata-kata yang melalaikan ni, ada yang kata hiburan, ada yang kata nyanyian tadi kan Ibnu Mas'ud. Tapi sebagai kita mengambil tadabbur, kita kata itulah tadabbur. Kita bawa keadaan pada hari ini. Banyak perkara kan. Ada orang yang apa-apa sikit je mesti nak kena makan kan. Makan adalah cara untuk dia tenteramkan dirinya. Stres betul lah kan. Stres dia kena makan kan. Itulah. Alright. So Allah Ta'ala sebut. Dan fungsi-fungsi lain tu Tuhan kata tak ada lain dan tak bukan. Hanya Al-Quran saja hudan lil muhsinin, hudan lil muttaqin. Tapi kalau ambil selain daripada Al-Quran tersebut untuk mengisi, orang kata apa, bukan untuk menampung ataupun mencambahkan lagi kita punya Al-Quran, pengetahuan Al-Quran, tapi untuk nak mengisi, menggantikan Al-Quran, maka kita kata liudilla an sabilillah bighairi ilm, maka dia akan mudah untuk tersesat. Dengan sebab kerana dia tidak ada ilmu yang benar, iaitu Al-Quran tersebut fungsi yang sebenar. Liudillah an sabilillah, tersambung dekat liudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selalu saya cerita talbis iblis. Iblis ini dia ada satu istilah dalam gerakan dia, iaitu talbis iblis. Dan kita kena tahu bahawa iblis ni sangat pandai, sangat berpengalaman. Jangan kita rasa macam, oh aku ni memang terror kan, aku ada banyak baca buku. Iblis ni agak dia tengok kita, benda yang kita lakukan, dia dah jumpa orang seperti Ustaz Noh ni, seperti kita ni, mungkin agaknya 100 orang lah. Dia dah jumpa, lebih lagi. Kajian dia, data dia untuk macam mana menyesatkan manusia ni, daripada dulu lagi. Lalu ada dalam ilmu yang dibuat oleh para ulama kita apa? Hati-hati dengan talbis iblis. Talbis apa? Samaran. Ataupun samaran lah samaran. Iblis lah kan. Yang mana iblis ni apabila untuk menyesatkan manusia, liudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ada banyak cara kan. Di antaranya apa pernah kita ceritakan, enam kan talbis iblis. Semoga saya ingat lagi. Tapi biasa saya ingat. Yang pertama, iblis yang pertama sekali akan suruh kita lakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis suruh kita buat syirik. Macam mana syirik? Syirik tak apalah, itu saya ingat perbincangan-perbincangan yang lain boleh baca kan. Syirik ada syirik besar, syirik kecil, apa pun syirik apa dia? Iaitu mensekutukan Allah, mensekutukan Allah Taala, buat perkara-perkara yang seolah-olah perkara tersebut sama tinggi ataupun sama penting dia dengan Allah. Pertama sekali iblis akan suruh kita buat syirik kan, talbis iblis. Pertama iblis akan suruh kita buat syirik.
Saya nak type talbis. Talbis ataupun kita kata apa? Samaran. Samaran iblis. Alah, kenapa dia type dia auto correct ni? Samaran tak apalah, fahamlah samaran. Iblis, dia punya samaran iblis. Samaran dia, yang pertama apa? Dia suruh buat syirik. Dia suruh kita buat syirik. Sebab apa bila buat syirik atas sekali, palinglah usaha iblis ni, kita lah sampai mati nanti kita diminta oleh iblis untuk buat syirik pada Allah. Sampailah ketika kita mati nanti, ingat tak dulu-dulu ada Arkam punya, kumpulan Arkam punya apa? Punya pentomen, kan? Betul daripada hadis Nabi SAW dia ceritakan dalam pentomen. Antara hadis Nabi ketika orang saat sakaratul maut, apa dia? Akan datanglah seorang wanita seperti ibunya. Nak, kan? Nak, ikut mak nak, mak ada bawa susu untuk kamu, kan? Ikut mak, kan? Ada orang yang akan datang dalam jubah hijau. Jubah hijau akan kata jubah hijau ni itu malaikat rahmat lah kot. Jangan pedulikan dia, ikutlah kami, kan? So, kita nak pentingkan yang mana? Nak dapat minum susu dengan ikut mak, ataupun kita nak ikut orang hijau tadi yang kita pun tak tahu siapa. Syirik, kan? Sampai nak mati pun iblis suruh kita tinggalkan ikut orang-orang yang baik. Lakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesan syirik, kenapa syirik dia paling atas sekali? Sebab apabila seorang telah syirik, maka amalannya tidak diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Kalaulah dia solat dia tetap sah. Tetapi kesan kepada solat tersebut mungkin tidak dapat pahala sepenuhnya. Ataupun langsung tidak ada dapat pahala. Ataupun paling tidak pun solat itu tidak memberikan kesan kepada inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Patutnya solat dapat mencegah diri pada perbuatan keji dan munkar. Tapi solat dalam perbuatan melakukan syirik, mungkin kan solat tersebut tidak dapat beri kesan lagi. Lepas tu yang kedua, iblis suruh apa? Suruh buat jahat. Kan? Iblis suruh buat jahat. Barulah iblis suruh buat jahat. Suruh buat jahat lah, senang, tak ada syarah panjang sangatlah buat jahat ni. Buat dosa lah, buat dosa. Buat dosa. Kita katakan. Okey. Suruh bunuh orang, suruh buat mengumpat tu. Tapi ada manusia yang dia dia tak nak buat jahat. Iblis kata pagi-pagi tidur kan. Jangan atau kita kata iblis kata hari ni 12.30 hari 12.30, iblis kata tidur je lah kan, tak payah ikut kuliah ni, apa benda belajar pasal Quran ni kan. Kita dah banyak sangat belajar dari hidup ni. Patut boleh tahu sendiri je. Tapi kita tak nak. Tak boleh kan. Aku mesti ikut kelas Ustaz Noh ni kan. Mesti ikut kelas Ustaz Noh. Maka iblis kalau tak dia suruh buat jahat, dia suruh buat apa? Buat baik kan. Iblis suruh buat baik tapi melampau ataupun riak. Melampau ataupun riak. Okey. Kenapa dia auto correct ni? Okey, ataupun riak. Tahu riak? Dia suruh buat baik. Tak boleh. Dia suruh buat jahat tadi nombor 2. Dia pun kata, jangan ikut kelas Ustaz Noh ni, 12.30. Lalu iblis pun kata, tak apa. Jangan buat. Dia nak buat juga. Iblis kata, okey, buat. Cepat. 12.25 dia dah ready dekat link dah. Dia dah masuk link dah. Habis tu dia kata orang lain semua tak join. Hari tu dia, Syazal, Ustaz Noh dia contoh dia kan. Maka dia pun sibuk kata ke orang lain, nasib baiklah aku ni ikut kelas Ustaz Noh. Aku ni memang disiplin. Kan? Kalau aku tak ada, memang tak adalah kelas Ustaz Noh tadi. Contohlah. Itu iblis. Dia suruh kita buat baik, tapi lepas tu akan datang kesesatan, kejahatan yang kita buat selepas buat baik. Tiba-tiba buat riak kan. Sedekah tu bagus. Tapi kadang bila dikata sedekah. Lepas tu kita pun duk selfie dengan orang kan. Kita duk ceramah sambil nak bersedekah tu. Pakcik ni kenapa pakcik dulu-dulu tak nak belajar sungguh-sungguh. Contohnya. Jadi viral pula. So buat baik tapi melampau. Yang keempat, tak apa kita cerita pasal talipis ni. Ulang kaji. Iaitu apa? Dia suruh buat bid'ah kan. Boleh kot guna perkataan bid'ah ni. Sebab sini semua faham, semua
boleh terima secara akademik. Bid'ah maksudnya buat sesuatu yang nampak baik tapi tiada orang kata apa? Tiada perkara yang dituntut dalam agama. Contohnya, dia buat dia berzikir lah kan. Perkara-perkara yang dia rasa, oh aku nak buat hari apa? Hari Isnin, zikir begini dan sebagainya. Um, Boleh kan, tak ada masalah. Tapi bid'ah ni maksudnya ada benda yang mungkin lebih penting dan lebih penting yang memang menjadi rujukan, menjadi sandaran kepada agama, tapi dia tidak buat perkara tersebut. Contohnya, bila disebut berzikir dengan hu kan. Uh, Dia hu lah, hu hak zikir contohnya. Uh, Nampak macam diingat pada Allah. Hu tu siapa? Dia kata ingat Allah lah. Allah, Allah, Allah kan. Zikir. Bukankah Nabi SAW banyak menyebutkan zikir-zikir yang lebih tinggi pahalanya? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, kata Nabi SAW, iaitu dua perkataan yang sangat berat dalam timbangan tetapi sangat ringan di lisan kamu. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kita takut sebab apa iblis suka buat yang nombor 4 ni? Sebab iblis nak bagi kita kecewa di kemudian hari. Berhadapan dengan Allah di atas timbangan kita, ya Allah, kenapa timbangan aku ringan? Kata Allah Ta'ala apa? Kamu telah terikut talbis iblis yang keempat. Lupakah kamu dalam kuliah Ustaz Noh? Ustaz Noh dah kata hati-hati kan. Sebab iblis nanti, dia kalau tak boleh suruh kita buat baik, dia akan bagi satu benda nampak baik tapi akhirnya melekakan kita, menjauhkan kita daripada perbuatan baik yang lebih besar ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Okey. So yang kelima, apa dia? Yang kelima, kacau diri. Untuk buat baik. Kacau diri kita, dia auto correct ni. Macam mana nak buat Kacau diri kita untuk buat baik. Boleh lah saya guna perkataan macam ni je. Kacau diri kita untuk buat baik. Dia kacau diri kita untuk buat baik. Yang kelima kan, kita rasa ya Allah Ustaz, saya tak boleh nak bangun pagi Ustaz. Sebab apa? Sebab saya rasa berat. Badan saya bila malam saja tak okey. Maka bacalah ayat-ayat Al-Quran, ayatul kursi, ambil wuduk dan sebagainya. Itu antara talbis iblis. Kan, itu antara talbis iblis. Bila kita rasa mengantuk, asal nak kuliah Ustaz Noh aja, mulalah mengantuk. Bukankah Ustaz Noh pernah kata mengantuk tu rahmat daripada Allah? Yelah rahmat. Tapi kadang-kadang kalau asyik mengantuk aja, itu tak tahulah kan, itu azab juga tu kan. Nak buat baik aja tak larat. Nak buat baik je sakit badan. Sebagai nak puasa je sakit kepala. Kacau diri kita untuk buat baik. Maka perbanyakkan dekatkan diri dengan Allah, baca ayatul kursi kan, baca zikir-zikir pagi dan petang, baca qul a'udzu birabbil falaq wa rabbin nas banyak-banyak. Yang keenam, apa talbis iblis yang Allah Subhanahu yang dia akan boleh buat kepada kita untuk jauhkan kita daripada Allah? Kacau orang lain supaya kita terganggu buat baik. Kan? Kacau orang lain supaya kita terganggu daripada membuat baik. Supaya kita terganggu buat baik. Keenam, talbis iblis. Dia tak boleh kacau kita, dia kacau orang sekeliling kita. Mulalah orang pun kata kita ni apa? Kan macam ulama-ulama dahulu kan. Imam Abu Hanifah. Syaitan kacau dia macam-macam. Dan akhirnya syaitan masuk dalam mimpi sang raja, khalifah pada masa tersebut. Kononnya Imam Abu Hanifah ni nak membuat satu pemberontakan, menjatuhkan khalifah. Imam Abu Hanifah pun dia tak ada kerja lah kan, nak jatuhkan khalifah. Dia bukan nak kerja jadi PM pun kan, main musical chair ke apa ke kan. Dia nak buat kerja dia je. Tapi bayangkan, iblis masuk dalam mimpi khalifah dan konon-konon menyatakan Imam Abu Hanifah hendak melakukan pemberontakan, menjatuhkan pimpinan khalifah. Lalu dipenjaralah Imam Abu Hanifah. Kacau orang lain supaya kita tak boleh buat baik. Tapi kalau 6 perkara ni kita dapat jaga, walaupun nombor 6 tu orang dah buat sesuatu pada kita, kita pun tak apalah. Ya Allah, yang penting aku terus nak buat baik kan. Maka saya ingat itulah tahap kita kata apa, iblis sudah susah lah nak kacau kita. Dia kacau juga tapi dia tak adalah orang kata apa, kita lah yang kena orang kata melawan kan talbis iblis ni. Okey, talbis iblis ada di ruangan komen
Okey. Liyudilla an sabilillah. Kena hati-hati. Apa sahaja yang kita jauh daripada agama, daripada Al-Quran, daripada sumber ataupun daripada cara yang benar ditunjukkan oleh Nabi, kena hati-hati. Takut-takut apa? Iblis ni dia pandai. Liyudilla an sabilillah. Ada 6 talbis iblis yang saya berikan tadi. Cara-cara iblis untuk merosakkan, menyesatkan kita. Boleh jadi kita nampak nak buat baik kan. Ada kawan-kawan kita tak nak buat baik ramai. Tapi kadang kita berasa kenapa lepas tu jadi pelik. Sebab orang ikut ajaran sesat pun nak jadi baik. Sebab nak masuk syurga kan. Tapi lepas tu talbis iblis lah, jumpakan dengan guru-guru yang konon-konon boleh mengampunkan dosa dan sebagainya, ajar zikir-zikir yang konon-konon nanti bila kamu berzikir ni kamu akan naik makam kamu menjadi wali. So jadi pelik lah. Liyudilla an sabilillah. Untuk hal ini, perkara-perkara lara itu akan dapat melalaikan manusia. Tadilah yang kita bincangkan dari awal-awal tadi kan, tentang nyanyian dan sebagainya untuk menyesatkan manusia. Sesungguhnya hal tersebut dikatakan menyesatkan kerana bertentangan dengan Islam dan para pengikutnya. Menurut qiraat, ini sajalah sikit tambahan, yang membaca yadillah, ada juga yang baca liyadillah. Bermaksud lamul aqibah. Maksudnya Allah Ta'ala kata betul. Siapa yang mencari petunjuk lain selain daripada Allah, maka tunggulah, kata Allah apa? Maka akan mudah untuk dia berada dalam kesesatan. Kalau dalam qiraat lain, dalam tafsiran lain, maksudnya dia akan jadi begitu. Betapa yakinnya kan para ulama, la mutakdir. Siapa mencari pedoman lain selain pada jalan Allah, Al-Quran, maka dia mudah ataupun akan menerima jalan-jalan kesesatan. Bighairi ilm, tanpa pengetahuan. Mereka lakukan perkara itu kadang-kadang tanpa ilmu, tanpa sedar pun ya. Tanpa sedar, iaitu berada dalam keadaan jahil. Wa yattakhizaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan kan. Asbabun nuzul saya dah cerita dah tadi kan. Asbabun nuzul ayat ini iaitu kaum musyrikin di Mekah, mereka punyalah tak nak dengar Al-Quran. Mereka punyalah tak nak menerima petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Lalu mereka memanggil, mengupah penyanyi, tukang cerita untuk melalaikan mereka dari mendengar bacaan Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menjadikan agama Allah sebagai ejekan dan mainan. Adalah orang-orang penyanyi-penyanyi tersebut, tukang-tukang cerita tu, mereka ambil poin-poin daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, mereka jadikan sebagai mainan-mainan. Kisah tentang neraka, kisah tentang apalah, mempermainkan soalan mungkar nangkir kan. So jangan memperolok-olokkan nasihat-nasihat ataupun ayat-ayat Al-Quran. Mereka buat surah-surah kan yang konon-konon nak melawan surah-surah yang mulia. Contohnya ada surah Al-Fil, surah gajah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mereka ubah. Mereka buat juga surah gajah tapi dalam bentuk yang lawak pula. Al-Fil kan. Al-Fil. Apa Al-Fil? Apa gajah? Malfil. Apakah itu gajah? Wa ma adraka malfil. Adakah kau pernah lihat gajah? Anfuhu tawil. Hidungnya panjang. Wa jismu kabir. Badannya besar. Saja nak melawak-lawakkan, memperolokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita kata Mujahid mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahawa golongan tersebut menjadikan jalan Allah sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum azabun muhin, kata Allah, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Yakni sebagaimana mereka memperolokkan ayat-ayat Allah dan jalannya, maka mereka dibalas dengan kehinaan kelak pada hari kiamat dengan azab yang kekal. Azab yang kekal. Jika mereka tidak bertaubat dan mengubah cara hidup, pembalasan akhirat akan menghina mereka. Itu kita kata Allah Ta'ala berikan balasan kepada mereka. Dan juga kesan kepada mereka yang mencari petunjuk, semangat lain daripada Al-Quran, kita katakan, ataupun kita kata mencari perkara lain lah daripada Al-Quran. Ayat yang ke-7, saya bacakan sebelah ni. Kan? وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا
fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya, seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Sebelum kita cerita pasal nota kita ni, ayat yang ketujuh, saya beri gambaran. Jadi, orang musyrikin Quraisy dulu, mereka tak nak dengar ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW. Mereka cari orang-orang yang untuk menghiburkan mereka, kan? Dan mereka olokkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat yang ketujuh, dibacakan ayat tu mereka berpaling, kan? Joget, happy, alah apalah sangat dengan kata-kata Muhammad ni. Mereka dengan angkuhnya tak mahu mendengar peringatan-peringatan Nabi kita Muhammad SAW daripada Al-Quran. Ini yang berlaku pada zaman Nabi dahulu. Dibacakan ayat, mereka cari orang untuk memperolok-olokkan, nyanyi-nyanyi, kan, buat macam-macam lah. Lalu mereka tidak mahu mendengar. Mereka gembira. Kadang-kadang itulah dia, kan. Ada manusia-manusia yang mereka menolak petunjuk-petunjuk Allah ni, nasihat-nasihat. Kadang-kadang mereka bersusah payah, kan. Mereka bersusah payah. Sebenarnya jauh di satu, orang kata apa, di satu titik dalam hati mereka, mereka merasakan kebenaran Al-Quran. Jika tidak, kenapa mereka benar-benar nak bersusah payah, tak mahu dengar? Mestilah ada ayat-ayat Al-Quran yang buatkan mereka rasa terasa. Ya, betul lah, takutlah nak masuk neraka dan sebagainya. Tapi itulah, kan, mereka akhirnya tak mahu dengar, dan lebih dahsyat lagi, mereka sombong untuk nak mendengar ayat tersebut, lalu mereka berusaha, bersusah payah untuk menjauhkan diri daripada terdengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kan? Okey, wa idza tutla alaihi. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan mustakbiran. Dia berpaling dengan takbur dia, dengan besar diri. Takbur, mustakbiran ni maksudnya istakbara, besar diri, sombong, kan? Apa lagi perkataan yang sama dengan besar diri? Itulah dia, perkataan-perkataan. Okey, rasa best, kan, rasa mulia, dia rasa dia lebih baik lagi daripada ayat yang dibacakan. Apabila dibacakan dan ditafsirkan maksud-maksud ayat itu, dia berpaling, tidak mahu terima, tidak mahu amalkan, tidak mahu untuk amalkan. Mereka berasa rimas juga apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kan, baca rasa rimas dengan cerita pasal Al-Quran. Sikit-sikit suruh baca Al-Quran, kan, sikit-sikit suruh dengan cerita pada Al-Quran. Rasa rimas. Kerana ia akan berlainan daripada fahaman dan pegangan keimanan mereka, kan. Sebab mereka dah fikir pasal benda lain, kan. Mereka dah fikir pasal benda lain. Sebab itulah orang-orang yang sifatnya tidak mahu, yang kita katakan apa, ada orang yang etis, tidak mahu kepada agama, kan, tidak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya pada hakikat yang sebenar, kita kata apa? Maka rasa kami nak menjadi orang lebih baik lagi, kan? Maka kami ni tak nak mahu Tuhan mana-mana. Biar kami bebas buat urusan yang kami mampu. Sebenarnya itu antara alasan-alasan apa? Alasan-alasan kesombongan. Dia rasa rimas apabila dengan agama. Dengan agama dia rasa rimas apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerana berlainan fahaman, pegangan dan juga keimanan mereka. Manusia kita pun sama juga, yang kita risaukan itulah, kan. Kita jangan sampai rasa Al-Quran ini, ya Allah, kita rasa sukar dia, kan, Al-Quran ini. So kita rasa macam anak-anak ni kalau Al-Quran dulu kot, sekarang taklah, kan. Dijadikan satu usaha sekular. Susah, kan, kalau kita orang yang dekat sangat dengan Al-Quran, sebab nanti susah nak maju ke hadapan dan sebagainya. Hari ini pun kita tahu berlambak-lambak pula, kan, sekolah-sekolah ataupun usaha-usaha yang menyatukan di antara aliran agama, yang ini terutamanya Al-Quran dengan aliran-aliran yang selain daripada agama. Okey, mustakbiran, mereka berpaling dengan apa? Dengan menyombongkan diri, sombong diri. Dan kita kata apa? Bertambah jauh seorang itu daripada rahmat Allah apabila dia mempunyai sifat sombong, mustakbiran. Takbur ni, besar diri, sombong adalah kita kata apa? Adalah
satu benda yang sangat bahaya, kan? Sangat bahaya. Sebagaimana kita kata apa, iblis terjebak dengan sikap ini. Dia rasa hebat, rasa takbur. Takbur ni sentiasa kena, orang kata apa, kena istighfar lah kan. Astaghfirullah, ya Allah, aku tak nak takbur kan. Rasa berjaya sikit takbur. Situ dia takbur. Sebagaimana iblis terjebak dengan sikap ini sehingga membuatkan ia tidak boleh sujud taat kepada perintah Allah. Sebab iblis. Iblis satu masa dahulu kan, satu makhluk yang apa, yang di antara makhluk yang dekat dengan Allah Taala, makhluk yang dekat dengan Allah. Dia banyak melaksanakan juga di antara tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat, lalu tidak dapat dilaksanakan oleh malaikat dan dibuat oleh iblis. Pada masa tersebut nama dia Azazil, kan, nama dia Azazil sebelum kedatangan Nabi Adam alaihissalam. Baik, mengikut atau bukanlah kita kata apa, sangat-sangat orang kata apa, hang tuah versi iblis, versi Azazil. Tak boleh, kalau kata apa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu tugasan, maka dia kena pastikan bahawa tugasan itu pasti akan dijayakan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana tugas pernah diberikan kepada malaikat dalam satu hadis kursi riwayat Ibn Abbas, tugas diberikan kepada malaikat untuk meruntuhkan kerajaan jin di atas dunia. Turunlah malaikat, tapi malaikat tidak berjaya. Lalu si tuah tadi, versi Azazil lah, bukan hang tuah yang biasa Melaka tu, maka minta dengan Allah, ya Allah, biar aku turun, biar aku buat misi ni untuk dijayakan. Dan malaikat dan iblis, Azazil berjaya tak? Azazil berjaya. Tapi apa yang berlaku? Kerana rasa kehebatan, kita ni begitulah kan. Kita kata apa? Makin kita ujian ni, makin kita ujian nak dewasa, makin bertambah umur, makin banyak nikmat. Mungkin ni di antara cabaran kita. Nikmat-nikmat ataupun kita kata ujian-ujian untuk mengelakkan takbur. Dulu kita tak perlu takbur lah. Sebab apa? Sebab kita sekolah rendah aja. Kan? Lama-lama kita pun dah berkerjaya. Lama-lama kita pun ada hasil. Lama-lama kita pun ada nikmat. Ni benda-benda yang jangan kita sekali-kali jadi takbur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sentiasa kita kena tahu bahawa semua yang ada ni adalah pinjaman. Semua yang ada ni adalah pinjaman. Even tubuh badan kita pun adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Iblis dengan kejayaan-kejayaan dia rasa, oh, dia yang berjaya melakukan misi-misi yang besar. Yang mana malaikat tidak berjaya, dia berjaya melakukan. Iaitu di antara misinya meruntuhkan kerajaan jin di atas dunia. Tetapi apa yang berlaku? Sikap yang ada padanya, sifat takbur ini telah membuatkan dia tidak boleh sujud taat kepada perintah Allah Ta'ala. Suratul Baqarah ayat yang kedua, surah yang kedua ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Istakbara, perkataan yang sama. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sama je perkataan ni, saya merahkan sebab bahaya. Okey. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat. Tunduk maksud sujudlah kepada Adam. Sujud ni bukan sujud untuk sujud kepada Adam, tapi taat pada perintah Allah. Tuhan suruh sujud. Nak test, boleh tak kamu rendahkan hati kamu? Lalu sekaliannya tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Iblis tak boleh sujud. Masa tak boleh sujud? Bukan sakit lutut, kan? Bukan sebab sakit pinggang. Ia enggan dan takbur. Sifat takbur itulah kan yang menjadikan ia tidak boleh sujud. Lalu Tuhan kata apa? Wa kana minal kafirin, dan menjadilah ia dari kalangan golongan orang-orang yang kafir. Kan? So juga disebutkan dalam hadis yang lain, syurga tidak boleh dimasuki oleh manusia yang terdapat sifat takbur. Terdapat sifat takbur. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Nabi SAW sebut, tidaklah masuk syurga orang yang ada di hatinya sifat takbur seberat biji sawi. Sikit dah biji sawi. Ini dalam bahasa terjemahan orang kata apa, habbah ni kan, biji sawi. Saya pun tak pernah tengok biji sawi sekecil mana.
Tak ingat kan. Jadi sebiji sawi ada sikit aja. Maka apa yang boleh kita buat, keluar kata tanggalkan, keluarkan sifat takbur dalam diri kita. Takut-takut nanti tak lepas masuk syurga. Sebab apa nak masuk tak boleh tet kan. Masuk dekat sensor tet, apa tak boleh. Rupa dia tak lepas. Pasal apa? Kamu ada takbur. Oh, tak boleh masuk kan? Tak boleh lah kan. Bahkan lepas tu akan buat apa? Akan dihina pula, akan dibakar dalam api neraka Allah. Yang dibakar tu takbur, tapi tentulah kita kena sekali. Dan sebab takbur tu dalam jasad kita. Okey. Okey, ka'allam yasma'ha. Saya laju sikit. Seolah-olah dia belum pernah mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini tadi kisah kita ulang balik. Mereka yang sombong, mereka cari jalan lain, mereka yang cari usaha untuk tak nak dengar ayat Quran, olok-olokkan pula ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Seolah-olah mereka buat tu macam mereka tak dengar pun, tak pernah dengar pun sebelum ni. Walhal mereka pernah dengar, mereka tahu akan kebenaran. Tetapi apa yang berlaku, mereka menolaknya. Apabila dibacakan ayat-ayat wahyu kepada mereka yang suka berhibur itu, maka mereka berpusing, tidak mahu mendengar, seolah-olah mereka tidak mendengar langsung ayat-ayat wahyu itu dibacakan kepada mereka. Kan? Tak nak dia. Disebabkan apa mereka tak nak dengar? Disebabkan telah terpesona, ibarat terpesona kan. Dia lama-lama bukanlah macam mana kita kata apa? Dia tak nak dengar tu, dia paling biasa. Tapi dia sudah sebati, dia dah kebal. Baca ayat Al-Quran pun tak ada apa dah. Kan? Dengar azan pun tak ada apa. Dengar tadabbur pun tak ada apa. Macam itulah kan. Disebabkan telah terpesona, ibarat hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tidak singgah pada akal atau terkesan pada jiwa mereka. Kana fi uzunaihi waqra. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinga mereka. Seolah-olah macam mereka punya pergerakan tu macam dah tak ada apa dah kan. Sebab telinga memang tak ada masuk ayat Quran pun. Allah katakan mereka itu seolah-olah ada sumbatan pada telinga mereka. Sudah menjadi sebati. Tiada kesan pada nasihat berdasarkan wahyu. Tak ada kesan apa-apa dah. Fabashirhu bi'azabin alim. Maka kata Allah, berilah khabar gembira. Beri khabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Tidak mengapa Allah membalas perbuatan mereka. Mereka happy-happy. Kami tak dengar. Kan? Ataupun dia dah rasa macam, joget-joget dah, apa nak baca Quran ikutlah, kami tak kisah pun kan. Tuhan kata tak mengapa, suka gembira, teruskan bergembira. Allah membalas perbuatan mereka dengan disuruh beri berita gembira, padahal ia bukan berita gembira kerana mereka dikenakan azab. Maka dikenakan azab bukanlah satu berita yang baik. Dikenakan azab bukanlah satu berita yang baik. Dikenakan azab bukanlah satu berita yang baik. So Tuhan tak apa kan. Ini yang bahaya kan. Manusia kadang-kadang bila Allah Ta'ala uji kita dengan demam, dengan sakit kan, kita rasa ya Allah kan, ini satu sentapan buat kita. Ya Allah, boleh nampak tak nota? Okey. Kita rasa bila kita diuji dengan sesuatu, sebenarnya selagi kita boleh sebut nama Allah, maka patutnya kita rasa, ya Allah tak apalah, ini mungkin satu ujian buat kita. Tuhan nak menguji kita sedikit agar kita kembali ingat pada Allah Ta'ala. Yang kita takut apa? Kita sudah pun berhibur, kita sudah gembira, buat jahat pun tak kena balas apa-apa, kan? Lepas tu buat sesuatu yang rasa selamat, kan? Kita pun happy, kan? Ini yang bahaya. Jangan sampai Tuhan kata apa? Fabashiru bi'azabin alim. Tak apalah anak-anakku, tak apalah hamba-hambaku, kata Allah kan. Gembiralah kamu daripada malam ni sampai pagi esok. Ikutlah sekali kamu nak buat apa. Itu kita risau. Padahal ia bukanlah satu berita yang baik, kan. Kita dulu, kalaulah kita kena marah dengan mak ayah kita, kita rasa sedih lah, ataupun takut juga kena marah. Tapi kalau mereka diam saja, kita tahu kita buat salah dan mungkin kita pun risau mereka ni tahu ke kita buat apa tadi kan. Kita diam, dia diam tak cakap apa-apa kan. Lepas tu duk peli-peli, macam seronok, itu yang kita takut. Lemak kan. Fabashirhu bi'azabin alim. Maka janganlah sampai Tuhan memberikan kita berita gembira dengan pelian-pelian daripada Allah
sedangkan kita buat sesuatu yang tidak sememangnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So habis ayat yang ke-6 dan ke-7 ni, ringkasnya kita kata ayat ni adalah bandingan bagi yang pertama tadi di awal surah, orang yang menggunakan Al-Quran sebagai huda, petunjuk dalam hidup ini dan berada di atas jalannya, huda tu. Yang kedua iaitu kita bincang ayat 6 dan 7 ni bagi orang yang sebaliknya pula, yang tidak menggunakan ayat Al-Quran yang menjadikan sebagai petunjuk dan akhirnya terkesan pada diri mereka itu jadi orang-orang yang takbur dan besar diri pula, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi pada beberapa abrah dan kesimpulan. Yang pertama, dari awal surah ataupun daripada awal Quran, samalah tu. Dari awal telah diingatkan kepada manusia bahawa Al-Quran ini adalah kitab petunjuk. Huda, Quran ini adalah huda. Telah diingatkan bila baca surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Allah Taala jawab tanpa lengah dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Alif Lam Mim. Itulah kitab yang tiada keraguan, petunjuk bagi orang yang nak bertakwa, bagi orang yang bertakwa. So diingatkan daripada awal. Dan surah ni pun sama, kan? Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmah lil muhsinin. Kan? Kitab adalah petunjuk. Maka amat malang kepada manusia yang menjadi yang menjadikan selainnya sebagai rujukan panduan hidup. Amatlah malang, kan, bagi orang yang ada Al-Quran. Dulu orang Melayu kita, kan, orang Melayu kita hebat. Tuhan bagi kita, katalah dalam sejarah mengatakan kita ada kota yang sangat kukuh di Melaka. Kita ada kapal jong yang besar. Kita ada teknologi-teknologi orang Melayu contohnya. Kan, walaupun mereka tidaklah ada Al-Quran yang mewah sebagaimana pada hari ini. Saya dalam rumah saya pun saya tak tahu berapa puluh Al-Quran yang ada. So amatlah malang mereka menjadikan panduan yang lain selain pada Al-Quran sebagai panduan hidup. Apatah lagi jika sudah beriman dengan rujukan lain. Apatah lagi hati dia apa-apa dia cari, kan, buku-buku lain ataupun pedoman-pedoman ataupun hiburan-hiburan lain yang dia telah beriman untuk menenangkan jiwa dia, kan, maka susahlah. Dengarlah Al-Quran jika ada masalah, bacalah Al-Quran. Tak bolehlah Ustaz, tak dapat rasa lah. Macam saya ni, saya dengar bunyi kitaru tu rasa macam dapat tenang Ustaz. Cuba kan. Takut mungkin, yelah, dah tersumbat dalam jiwa kita kan. So kita cuba untuk mendengar Al-Quran. Dengan kita banyakkan berdoa, mintalah dengan Allah. Orang pemuda Al-Kahfi, mereka masuk dalam gua, mereka mulakan dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingat tak surah Kahfi? Awal-awal mereka mulakan perjalanan surah Kahfi, kalau kita baca bermula dengan doa. Ya Allah, berilah kami rahmat daripada sisimu. Selamatkanlah iman kami. Kan, banyakkan berdoa untuk Allah pelihara iman kita. Jangan sampai kita beriman kepada perkara-perkara yang selain daripada yang Tuhan inginkan daripada kita. Tuhan nak sikit dia, tak banyak pun. Tuhan suruh kita beriman, beramal soleh, buat apa yang disuruh. Tuhan tak minta pun nanti di hari akhirat kita bentang audit kita punya gaji dan sebagainya, kan. Semua tu Tuhan tahu nak buat dah. Yang kita Tuhan minta oleh Allah agar beriman dan kamu jaga diri kamu di atas dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran tentang kejahatan sifat takbur. Allah Ta'ala dah beri amaran tentang kejahatan sifat takbur. Yang ni besar diri, bangga diri, rasa mulia. Macam-macam lah. Takbur ni daripada perkataan kabir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabir besar. Takbur maksudnya dia membesarkan diri lah kan. Rasa macam aku memang best lah. Macam itulah. Kan? Bagaimana kata-kata ayat Iblis. Aku lagi best daripada Adam. Adam daripada tanah, aku daripada api, aku lagi best, kan? Kerana Allah Taala beri amaran tentang kejahatan sifat takbur. Kerana ia sekali-kali tiada tempat dalam syurga. Sifat orang yang ada takbur tu sebesar zarah tiada tempat dalam syurga. Dalam syurga semua orang diberikan nikmat yang baik, kan? So kalau rasa best dalam syurga, dia
Tak ada. Kita akan melihat perbezaan kita tingkatan-tingkatan syurga je lah. Tapi orang yang berada di syurga di atas tu selayaknya duduk di atas tu. Dan kita rasa tenang. Dan di mereka pun tidak ada rasa, mereka tidak ada rasa takbur lah yang dapat syurga yang terlalu besar. Dan Tuhan kata apa? Takbur tiada tempat dalam syurga, bahkan perlu menjadi bahan bakaran dalam neraka. Takbur jadi bahan bakaran pula. Jadi oleh itu apa? Keluarkan ia takbur dari dalam diri sebelum terlambat. Sebelum terlambat, keluarkan takbur daripada dalam diri. Kenali juga kesannya, iaitu di antara kesannya susah untuk dekati wahyu dan dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan takbur daripada dalam diri, kenali kesan-kesannya, kan? Apakah simptom-simptomnya? Maka keluarkanlah sifat takbur daripada dalam diri, sebab takbur walau sebesar zarah tiada tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dibakar dalam neraka. Dan nak bakar takbur tu bakar kat mana? Bakar kita lah. Kita takut tu. Yang ketiga, manusia hendaklah berwaspada. Jangan sehingga perkara yang tidak bermanfaat sudah tersumbat dalam diri. Kan? Manusia hendaklah berwaspada. Kita orang Islam kan, yang sangat menjaga orang kata apa, diri dan peribadi kita. Kita tak sibuk-sibuk nak jadi ikon ataupun nak jadi orang-orang yang macam apa? Macam K-pop kan. Kalau nak dengar dia lah kan. Kita kan dia rasa macam, saya tak tahulah kan. Ada orang saya pernah jumpa orang yang dia dikelilingi oleh peminat-peminat dia masa itulah kan, dengan rambut dia apa, yang rambut yang macam blok kan, rambut macam Bob Marley tu kan. So orang kata, "Wih, style lah," kan. Saya kata tak adalah, saya kata tak ada. Saya kata orang yang paling mulia adalah orang paling bertakwa. Kita tak ada heran lah kan, siapa ke kan. Yang penting kita kena tahu benda yang tak berfaedah, kalau tersumbat dalam diri, jangan kita terpesona. Best lah macam orang tu jalan sana sini bawa gitar kan, nampak macam cakap pun mesti macam gaya-gaya bersyair kan, ataupun rockers ke kan. Pedulilah kan, kita buat apa masuk-masukkan benda-benda tu dalam jiwa kita. Kita ikut sunnah Nabi. Bayangkan macam mana orang yang kadang-kadang jadi, tak usah pun kadang ahli akademik pun kan. Bila jadi ahli akademik, kita kena ada style. Cakap kita pun kena lain sikit. Macam nak keluar tu macam permata lah, nak keluar pada lisan. Bayangkan Khawarizmi, tokoh-tokoh Islam kita yang hebat dahulu. Mereka pun hebat dan buat macam-macam formula-formula kan. Dan akhirnya kita rasa hidup mereka macam mana? Mereka pergi solat Jumaat, mereka pergi solat subuh, solat berjemaah kat masjid. Tak balik-balik pun cara-cara mereka kan. Mereka hari raya pergi kunjung mengunjung kan. Apabila dengan kuliah, pergi kuliah, dapat saudara mara, pergi ziarah, kenduri kahwin pergi. Jangan kita buat perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, kita sumbat dalam diri. Style yang bukan-bukan, gaya bukan-bukan, pemikiran konon-kononnya sebagai seorang yang ganjil kan, rockers. Tak ada kan rockers. Apa pasal ni macam ni? Pakcik daripada dulu memang rockers sejati, atau bawa-bawa dalam diri. Tak adalah. Islam terus kita bertenang aja. Ikut sunnah Nabi. Jadi orang yang bertakwa kan. Even jadi ahli agama pun, jadilah ikut apa yang Nabi tunjukkan. Tak perlu pula kita kata kita kena ada style macam ni, baru kita punya team nampak lain sikit. Team apa? Team kita lah. Ada serban yang macam ni, 2 ekor, 1 ekor, ada ekor panjang, ekor pendek kan. Jangan kita buat satu yang tak ada manfaat. Yang Nabi SAW pun tak buat identiti macam tu pun. Okay? Kopiah kita kena sama, songkok kita kena sama, baru kita nampak macam kita geng Islamik yang ni kan. Tak adalah kan. Itu sajalah kot pada hari ini. Semoga bermanfaat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 daripada Al-Quran. So daripada surah Luqman. So style tadi tu sebab apa boleh berlaku? Ingat tak apa? Sebab kerana apabila petunjuk kita bukan lagi diutamakan petunjuk Al-Quran. Orang yang menjadikan petunjuk Al-Quran ni hidup je insya-Allah. Tenang aja. Kalau dia pakai t-shirt pun dia pakai t-shirt lah. Dia pakai jubah lah. Kan? Itu je. Okay, wallahu a'lam. Kita buka pada sesi soalan ataupun pertanyaan. Ada apa-apa?
Okey. So, kalau tak ada apa-apa, InsyaAllah pada hari ini kita lihat kembali iaitu perbincangan kita tentang apa? Perbincangan kita iaitu mengenai Al-Quran. Sifat Al-Quran yang berada pada diri manusia. So, yang pertama sifatnya adalah Al-Quran ini patut menjadi petunjuk bagi kita. Quran ini adalah petunjuk bagi kita. Menjadi petunjuk keutamaan, petunjuk yang utama, petunjuk yang utama bagi hidup kita. Itulah sifat Al-Quran. So kita ada anak-anak zuriat kita pun sama je kan. Al-Quran menjadi satu petunjuk utama kepada hidup kita. Yang kedua, iaitu sebagaimana telah saya sebut dalam minggu yang lalu juga kan. Apabila seseorang manusia menjadikan Al-Quran sebagai kita kata apa? Sebagai petunjuk hidupnya, maka dia akan diberikan kita kata apa? Kejap saya cari ayatnya. Ayatnya adalah Furqana fahuwa lahu qarin. 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 Qarin pula. Dia tak nak. Mic saya tak ni. Okey. Ada satu ayat Quran. Sabar. Sebelum kita ni. Lah, cari manual aja lah. Qarin. Allah Ta'ala sebut Furqanan. Furqanan. Surah. Surah. Okey, surah Az-Zukhruf 43. Share balik. Empat puluh tiga Zukhruf ayat 36. Okey. Furqanan. Furqan. Okey. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya, lalu menjadilah syaitan itu teman yang tidak renggang daripadanya. Syaitan yang tidak renggang daripadanya. Siapa tinggalkan Al-Quran, maka syaitan mudah dekat dengan dia. Dan syaitan ada talbis-talbis yang saya ceritakan tadi. Dan Tuhan kata, wa innahum la yasudduna anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan bahayanya bagi orang yang telah didekati syaitan begini. Apa dia? Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tak menghalangi mereka daripada jalan yang benar. Sedangkan dia rasa dia betul pula. Tu kita takut tu. Kita takut kita rasa kita ni betul. Rupanya kita apa? Kita sudah berada dalam kesesatan, tapi kita tak nampak akan kesesatan tersebut. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah tak adalah tu kan, menjadikan baginya pelindung. Dalam ayat yang lain dia saya cari. Saya lupa lah ayat tu. Dalam surah Az-Zukhruf juga kan, barang siapa yang kita kata apa, Allah Ta'ala sebut barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Tuhan akan jadikan dia pedoman untuk mengenal yang manakah yang baik, yang manakah yang buruk. Okey. So saya ingat setakat tu sajalah untuk pada hari ini. Semoga kita dapat ambil iktibar daripada ayat-ayat daripada surah Luqman ini untuk kita jadi orang yang benar-benar mengikuti petunjuk. Kita ibaratnya dibasuh lebih dahulu ni, dicuci balik, baru nanti kita akan baca nasihat-nasihat Luqman yang bermula pada ayat yang ke-12 nanti, insya-Allah. Okey, tu sahajalah kot pada tengah hari ini. Kalau tak ada apa-apa. Ya saya.
Okey, tadi sebab mula-mula tak ada soalan kan. Tapi bila Ustaz baca surah Az-Zukhruf tu, sebab Ustaz kata kalau untuk Quran sebagai companion kita yang terbaik lah maksudnya kan. Jika kita abaikan Quran ataupun kita lalai, jadi itulah yang kita panggil Qorin tu, yang biasa dalam masyarakat biasa kita ternampak Qorin. Maksudnya kalau kita nak elakkan perkara-perkara macam ni dan kita nampak pula macam kita punya pendamping ke apa ke panggilan dia kan. Jadi kita kena sentiasa dekatkan diri kita dengan Quran. Ya, betul. Kita bawa Quran tu dalam diri kita lah. Maksudnya macam tu. Dia Qorin dalam istilah bahasa Arab adalah kembar. Kembar. Dalam hadis Nabi kata semua manusia itu akan lahir dengan Qorin. Qorin ni iaitu akan kembar dia, dan Qorin itu adalah syaitan. Qorin itu adalah syaitan. Dan Nabi kata aku telah mengislamkan Qorin aku. Telah mengislamkan Qorinnya. Tapi Qorin kita, Qorin kita tak tahu. Qorin yang ajak-ajak kita buat bisikan-bisikan pelik-pelik tu Qorin lah tu, kan? Tu adalah Qorin. Tengok cerita, ada satu cerita dalam Gotham City dalam Netflix kan, The Riddler. Dia akan panggil Qorin dia. Dia baik kan, Enigma ni baik, tapi dia akan pergi cermin, come on, dia kata, keluarlah, dia kata, mana kau? Kan, bagilah idea pelik-pelik, rompak bank sebagainya kan. Okeylah, itu kita kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata Qorin itu adalah kembar manusia, tapi dia bukan jenis manusia lah. Dan dia tak mati sampailah hari kiamat nanti. Andai kata kita dah mati, tiba-tiba orang nampak macam kita, ada kemungkinan itu adalah Qorin. Kan, itu adalah Qorin. Okay, satu ceritalah. Yang kedua, Qorin juga adalah, kita kata apa yang dikatakan dalam Al-Quran, unsur-unsur syaitan yang menyesatkan manusia. So, apa pun dalam hal gangguan Qorin ataupun dalam hal bisikan Qorin, perlindungan kita adalah tetap dengan membaca Al-Quran. Itulah. So kalau kata orang yang baca Al-Quran, insya-Allah kan Qori dia yang jahat tersebut tak dapat bisik benda pelik-pelik dekat dia, ataupun tak dapat buat benda pelik-pelik lah kan selagi mana dia hidup. Lepas dia dah mati tu, orang nampak macam dia berjalan ke atas muka bumi ni, orang tuduh dia bela hantu raya ke, rasa-rasa dia dah banyak baca Quran, rasa-rasa dia dah banyak mohon ampun pada Allah, masuk dalam kubur dia meninggal dunia. Dia nak fikir tak apa tuduhan orang atas dunia? Tak adalah kan. Sebab Qorin ni dia akan terus buat jahat untuk kita. Bisikan-bisikan dan sebagainya. So, tugas kita sepanjang hidup ni, jangan ikut bisikan je, buat baik. Kita dah mati nanti, apa dia nak buat, dia punya pasal lah. Kan? Itulah. Okay. So, itu sahajalah untuk pada tengah hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada ayat yang ke-8 dan seterusnya nanti insyaAllah pada minggu hadapan. So, kita akhiri dahulu pertemuan kita pada tengah hari ini dengan bacaan doa sama-sama. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan orang yang beroleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi sya'alna muqimas salaha min zuriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan salat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dekat tu saja untuk pada tengah hari ini.
Sekian itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semua. Selamat. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Syazah. Okay, doktor. Bye. Bye. Masak pula. Kat mana? Kat office? Rumah lagi. Ya. Lagi office ni kan? Belum lagi. Uh-huh. Doktor pun tak start lagi kan kat office. Mana ada? Tak Tahun tahu lah. depan lah kot dah. Ha? Tahun depan lah kot ya. Tahun depan lah kot. Tahun depan Okay. lah kot. Okay Syazah. Okay bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.